Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada sidang teknologi airgun berasal daripada Melaya dan merupakan antara teknologi tertua dunia yang sejarah telah tertutup, menutupi dan kita telah terlupa. Baiklah, daripada manakah asas untuk saya mendakwa sedemikian rupa? Jadi, merujuk kepada jurnal artikel Tibet India sebenarnya adalah Melaya dan Malaya sebagai sumber kepada teknologi zaman Eropah Pertengahan. Jadi di sini kita akan bertemu dengan satu rangkap yang bertarikh 1686 di mana Dennis Papin yang telah bekerja di kawasan dan teknologi steam yang berasal daripada Melaya telah mempersembahkan teknologi senjata angin kepada Royal Society. Royal Society ini dianggotai oleh golongan bangsawan dan kerabat-kerabat Raja Eropah. Jadi, berlakulah yang dikatakan rantaian teknologi yang tidak terputus yang boleh dikenal pasti berangkai daripada Jungle of Malaya. Kita ketepikan perkataan jungle kerana sememangnya Melaya ketika itu bukanlah hutan sahaja, melainkan mempunyai kota-kota dan tamadun yang lebih tua yang berangkai dengan Kedah tua, Ganggar Negara, Beruas dan juga Empire Perak dan Langkawi atau Langka yang lebih tua daripada itu. Termasuk yang apa ada di Patani dan selatan Thailand dan Ayutthaya. Jadi airgun ni apa barang sebenarnya? Ini contoh bentuk ni adalah senjata Kunitomo serka tahun 1820-an dan 1830. Tetapi ini adalah diambil berdasarkan desain daripada Belanda. Jadi tarikh 1820 ini sebenarnya senjata ni masih baru dan baru saja diguna pakai oleh Jepun ketika itu. Jadi nak mencari titik awal sejarah ni daripada skim sampailah kepada teknologi airgun yang orang Melayu telah pelopor, dan kemungkinan besar senjata orang Melayu lagi hebat daripada orang yang cetak rompak dan mengambil pemilik dan juga pencipta teknologi senjata api airgun. Jadi bagi yang tak tahu apa beza airgun dengan senapang belerang, ketika abad 16, 14 dan 17 ni musket ataupun belerang ni masih lagi crude. Dan kalau kita tengok tentera British dia isi peluru tu lambat. Lepas tembak sebutir dia nak isi sebutir, masa tu panah dah sampai, kapak dah sampai, pastinya tentera itu kalah. Jadi apa bezanya senjata airgun ni? Tidak berbunyi bising, laju untuk mengisi dan boleh isi banyak peluru. Dan kelajuan dia boleh mencapai yang dikatakan 1000 kaki. Jadi kelebihan senjata angin yang berasal daripada teknologi orang Melayu ni boleh ditembak dalam cuaca sejuk ataupun ketika ribut. Berbeza dengan matchlock ataupun flintlock musket yang menggunakan belerang. Ketika hujan dan basah, senjata api itu tidak boleh meletup ketika zaman teknologi itulah. Dan mereka ni lebih senyap dan tidak mempunyai asap. Dan kebanyakan diguna pakai oleh tentera elit yang dipanggil sniper. Jadi kalau kita merujuk kepada kurun ke-17 membawa kepada kurun 18 ketika tumbangnya Kedah tua tersebut terakhir di kota Kuala Muda, 3 negara dan beberapa negara Eropah telah ada division sniper rifle diorang. Antaranya mereka pakai satu jenama yang dibuat oleh Bartolomeo Girondoni. Jadi dia membawa 22 butir peluru bersaiz 51 kaliber di dalam tubular magazine. Jadi dia boleh, tembakan daripada senjata ini boleh menembusi papan yang tebal pada jarak 100 langkah. Bersamaan dengan .45 ACB kaliber pistol zaman ni. Jadi kita tengok tuan-tuan ya.
Ini dikatakan bagi pandangan hamba, teknologi diorang ni baru diambil, baru di-develop dan telah menembusi papan pada jarak 100 langkah. Jadi kalau ketika ini senjata Melayunya berapa hebat? Daripada pencipta, orang Melayu telah menciptakan senjata angin, pastinya senjata dan kaliber kita lebih power. Ini kita ikut logik lah kan. Jadi apa jadi sebenarnya? Apa sebenarnya yang berlaku usai migrasi teknologi steam dan senjata angin ketika Barat masih terkial-kial dengan belerang? Pastinya telah berlaku komplot dunia, Barat dan pengkhianat dan pendahaka untuk mengaut semua baki teknologi bangsa Melayu di kota Kedah ataupun yang dipanggil gugusan Melaka tersebut. Jadi kat sini kita dapati iaitu bila telah diberi teknologi di dalam sekat 16-14, maka berlakulah yang dikatakan peperangan demi peperangan ke atas tanah Melayu. Dan kita orang Melayu dikatakan hanya menggunakan keris dan lembing. Jadi kalau saya ringkaskan cerita dia, maka 3 paksi Eropah pendahaka pengkhianat termasuk Siam, tanah seberang, termasuk Siam dan gugusan sekeliling pentas Nusantara ini berserta dengan senjata yang diorang telah migratekan dan teknologi yang mereka telah ambil, maka berakhirlah yang dikatakan kota Kuala Muda terakhir dan kesultanan terakhir orang Melayu di utara pada kurun ke-18 tersebut. Dan berantailah sampai ke hari ini di tanah tumpah darah bonda Pertiwi kita. Jadi insya-Allah kita dapati iaitu antara kesan dan kita biasa dengar kekalahannya kota-kota Melayu yang hebat dan pejuang-pejuang Melayu adalah kerana dalam bahasa orang putih, we are outnumbered and traitor among us. Maksud dia, mereka terlalu ramai dan telah berlaku pengkhianatan dan pendehakaan di dalam kota-kota Melayu tersebut. Jadi waris-waris yang tertinggal ini telah melarikan diri. Jadi teknologi dirampas, di-upgrade, emas dirampas, khazanah bumi emas tumpas. Jadi kita bakal bersambung lagi, wahai saudara-saudara pendengar sebangsa, seagama, sekulit, sebahasa. Kita kembalilah membuka mata, akal dan fikiran dan sama-samalah kita bangkit di dalam satu pentas mencari hang jebat. Siapakah yang akan bangkit untuk menuntut keadilan itu? Saya suka kata-kata ini, maksud dia, tiada pedang atau peluru yang dapat menahan amukannya. Tapi kita janganlah mengikut jejak Mak Saleh melabelkan kita ni mengamuk. Amukan keadilan, amukan bersuara, amukan memecahkan minda dan tembok dan tempurung yang telah diletakkan di dalam minda kita. Dan kita bangkit sebagai dekoder dan menceritakan dan mengembalikan maruah sebuah bangsa yang terzalim. Dan ditutup sejarahnya zaman berzaman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.